Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Hashimah binti Yahya dari Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNIZA mewakili rakan-rakan tim iaitu Profesor Madya Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar, Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil bin Ahmad, Dr. Wan Rohila Ganti binti Wan Abdul Ghaffar dan Dr. Siti Hajar binti Muhammad Yusuf. Innovation project video kami bertajuk Model Jaringan Keselamatan Sosial dan Psikospiritual kepada ibu bapa yang mempunyai anak cerebral palsy. Kajian mendapati bahawa ibu bapa yang mempunyai anak cerebral palsy seringkali dihimpit dengan masalah kemiskinan dan tekanan emosi. Keadaan anak-anak cerebral palsy yang terlantar dan memerlukan sepenuh perhatian daripada ibu bapa atau penjaga, ditambah pula dengan ketiadaan pusat asuhan ataupun rumah kebajikan secara khusus untuk menjaga anak CP ini, menghalang ibu bapa untuk keluar bekerja. Maka model jaringan keselamatan sosial dan psikospiritual hadir untuk menyelesaikan bebanan ibu bapa yang berpendapatan rendah dan pelaksanaan model ini diharap dapat menukar wajah ibu bapa yang berpendapatan rendah, antaranya golongan B40 telah bertukar kepada berstatus M40 daripada di samping menyuntik nilai-nilai psikospiritual yang positif sebagai kesan daripada elemen psikospiritual yang efektif. Maka objektif pelaksanaan model ini adalah untuk membangunkan model jaringan keselamatan sosial dan psikospiritual kepada ibu bapa yang mempunyai anak CP dalam menjamin kelangsungan hidup. Sebagaimana yang diketahui umum, keselamatan sosial dilihat sebagai elemen utama dalam negara berkebajikan. Maka dengan ini juga objektif yang kedua adalah untuk mengurangkan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Berkaitan dengan novelty, pembangunan model jaringan keselamatan sosial dan psikospiritual yang memberi impak kepada kesejahteraan sosial, ekonomi dan emosi ibu bapa yang mempunyai anak kelainan upaya. Seterusnya, dari aspek usefulness, model jaringan keselamatan sosial psikospiritual dengan menerapkan nilai dan elemen penghayatan psikospiritual kepada ibu bapa yang mempunyai anak cerebral palsy. Seterusnya iaitu untuk mengubah corak kehidupan ibu bapa yang mempunyai anak CP, terutamanya golongan yang berpendapatan B40 sekurangnya telah bertukar kepada M40. Dari segi commercial potential pula, yang pertama membantu pihak kerajaan dan majikan dalam pelaksanaan jaringan keselamatan sosial yang efektif dan bertindak sebagai bantuan sosial kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua, sebagai panduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam rangka bantuan dan gerak kerja yang khusus kepada masyarakat, terutamanya ibu bapa yang mempunyai anak kelainan upaya. Model jaringan keselamatan sosial dan psikospiritual ini akan memberi manfaat kepada tiga golongan yang utama. Yang pertama, golongan para ibu, yang kedua, golongan para bapa dan yang ketiga adalah golongan anak-anak cerebral palsy. Dari aspek jaringan keselamatan sosial, dengan menyediakan rumah kebajikan yang khusus untuk anak cerebral palsy ini, para ibu bapa yang telah berjaya mendapat pekerjaan yang baik boleh menempatkan anak-anak mereka di rumah kebajikan ini bermula waktu pagi sehinggalah mereka pulang dari tempat kerja. Anak-anak cerebral palsy ini akan dijaga dengan rapi dan diasuh oleh para pengasuh yang berpengalaman dalam menguruskan anak-anak cerebral palsy. Kemudian, bagi golongan ibu yang gagal mendapat pekerjaan, konsep pemadanan kerja yang sesuai akan diberikan. Yang pertama, dari aspek kemahiran pembuatan kerepek, yang mana para ibu akan diajar dan dilatih membuat, membungkus dan memasakkan kerepek. Yang kedua adalah dari aspek kemahiran jahitan.
pihak pengurusan rumah kebajikan akan menjalinkan kerjasama dengan tenaga pengajar daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Maka para ibu akan diberikan latihan menjahit sehingga mereka mahir. Yang kedua, bagi golongan para bapa yang gagal mendapat pekerjaan, projek pertanian teknologi fertigasi akan diberikan. Maka para bapa akan dilatih dari aspek penanaman, antaranya tanaman cili dan terung. Okey. Kemudian bagi anak-anak cerebral palsy yang ditempatkan di rumah kebajikan ini juga akan diberikan perkhidmatan dari aspek terapi secara intensif. Okey. Kemudian dari segi psikospiritual pula, penerapan konsep redha dan ikhlas kepada para ibu bapa yang mempunyai anak-anak cerebral palsy ini akan diterapkan. Kemudian pihak pengurusan rumah kebajikan juga akan menjalankan dan kelas pengajian Al-Quran dan seterusnya bacaan Yasin dan juga kuliah duha akan diadakan sekurangnya 2 kali sebulan. Kemudian para ibu bapa juga akan diberikan sesi kaunseling daripada kaunselor berdaftar. Okey, sekian, terima kasih.